Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini panas diperkatakan tentang isu Ustaz Wadi Anwar yang dipanggil untuk siasatan oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Perlis atau singkatannya JAIPS. Dan apa yang berlaku sebelum, semasa dan selepas siasatan. Tidak kurang juga adalah YouTubers yang membuat ulasan. Saya okey saja dengan YouTubers yang membuat ulasan secara benar lagi adil. Saya pun tonton ulasan mereka. Cuma apa yang tidak okey ialah YouTubers orang tu yang membuat ulasan secara palsu. Baginya, yang penting ialah jumlah tontonan yang banyak. Asalkan fulus masyuk dengan banyak. Benar atau salah, belakang cerita. Seorang YouTuber itu tidak asing lagi bagi kita, ialah Dr. Haris Ismail. Beliau membuat 3 video pendek. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Dalam video ini saya akan ulas video pertama dan kedua sahaja. Kerana video ketiga saya perhatikan tidak ada apa-apa nilai di dalamnya. Dalam video pertama, Dr. Haris mengulangi kenyataan Ustaz Wadi yang ringkasnya, sesiapa yang tiada kena-mengena tidak perlulah memberi tekanan kepada pihak JAIPS dan isu siasatan sembang santai. Sembang santai yang dimaksudkan ialah sebagaimana poster iklan ini yang sama-sama kita maklum telah dipotong bahagian bawahnya oleh Dr. Haris dalam videonya yang lain dalam rangka ingin membawa jalan cerita palsu kononnya ia adalah majlis tertutup kepada ahli PAS sahaja. Baik, ayo kita dengar apa yang dikatakan oleh Dr. Haris tentang sesiapa yang tiada kena-mengena tidak perlulah memberi tekanan kepada pihak JAIPS dan isu siasatan sembang santai. Saya mainkan potongan daripada video beliau, sama-sama kita dengar. Ustaz Wadi ada memberikan kenyataan secara live semalam pukul 4 petang yang ada menyebut nama Dr. Ruzaimi. Ustaz Wadi secara jelas memperingatkan bahawa sesiapa yang tidak ada kena-mengena dengan isu tentang soal siasat daripada JAIPS, Jabatan Agama Islam Perlis, berkenaan tentang sembang santai Ustaz Wadi di Matin baru-baru ni, yang mana JAIPS memanggil untuk menyoal jawab Ustaz Wadi berkenaan dengan isu tersebut, sembang santai yang mereka kata perlukan tauliah. Isu tersebut jadi Ustaz Wadi mengatakan siapa yang tidak ada kena-mengena tidak perlulah memberi tekanan kepada JAIPS berkenaan dengan soal siasat tersebut. Baik, saya sebenarnya tertanya-tanya. Dr. Haris sebagai seorang yang pernah menobat dirinya sebagai penganalisa yang paling adil. Di manakah ulasan serta kritikan anda, wahai Dr. Haris, ke atas tindakan Ustaz Wadi Anwar sebelum dan selepas sesi siasatan bersama JAIPS? Perhatikan, sebelum sesi siasatan, Ustaz Wadi telah menganjurkan himpunan munajat dan solidariti pada 2 Mei, siasatan tu pun 2 Mei pukul 9 pagi. Perhatikan juga selepas sesi siasatan, Ustaz Wadi sudah merancang sidang media pada 2 Mei. Ada typo error di situ, bukan 22 Mei tetapi 2 Mei pukul 11.30 pagi. Kedua-dua poster ini telah disebarkan di media sosial pada malam sebelumnya. Saya sendiri telah mendapatnya pada malam sebelumnya. Nah, bukankah kedua-dua tindakan Ustaz Wadi ini boleh dilihat sebagai memberi tekanan kepada pihak JAIPS? Justru kenapakah Ustaz Wadi boleh beri tekanan kepada pihak JAIPS, boleh mengajak pihak-pihak lain yang tiada kena-mengena dengan siasatan? Sebab ingat ya, dalam himpunan solidariti apa semua tu tidak dijemput ahli PAS sahaja, tidak dijemput mereka yang hadir sembang santai 30 Mac sahaja, tetapi semua dijemput untuk himpunan tu ya.
Jadi kenapa Ustaz Wadi boleh jemput pihak yang lain, boleh pula memberi tekanan kepada pihak JAHIPS, namun pada waktu yang sama memberi peringatan kepada orang lain agar tidak memberi tekanan kepada pihak JAHIPS? Cakap tak serupa bikin. Bagaimanakah umat Islam hendak menghormati seorang ustaz yang cakap tidak serupa bikin? Ada kata pepatah Inggeris yang saya teringat, don't force the people to respect you, but earn your respect from the people. Dan di manakah Dr. Haris sebagai penganalisa paling adil terhadap dua tindakan Ustaz Wadi ini? Buat diam saja ke? Okey. Kedua, Dr. Haris menyatakan dia tidak boleh brain penjelasan Profesor Dr. Rozaimi tentang kenapa beliau masuk campur isu siasatan JAHIPS ke atas Ustaz Wadi. Ini kerana penjelasan yang diberikan oleh Dr. Rozaimi ialah tentang salah nukilan Ustaz Wadi terhadap fatwa Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Apa kaitan antara nukilan fatwa Ibn Taymiyah dan sembang santai pada 30 Mac? Jadi Dr. Haris tidak boleh brain bagaimana brain Dr. Rozaimi berfungsi. Ayuh kita dengar kenyataan. Ayuh kita dengar kenyataan Dr. Haris dalam hal ini ya. Saya mainkan. Malam juga di dalam kuliah maghrib beliau dah menjawab kenapa dia mempersoal ataupun mencampuri urusan JAHIPS di dalam soal siasat tersebut. Jadi kita pun dengarlah jawapannya kenapa dia nak masuk campur tentang urusan JAHIPS tu. Jadi apa yang dijawab oleh Dr. Rozaimi, saya dengar memang tak boleh brain. Kenapa tak boleh brain? Sebab Dr. Rozaimi jawab dia masuk campur urusan JAHIPS untuk soal jawab Ustaz Wadi ni atas sebab Ibn Taymiyah. Ustaz Wadi pernah menyebut kalam Ibn Taymiyah dan mengikut kata Dr. Rozaimi, nukilan daripada Ustaz Wadi itu salah nukil Ibn Taymiyah. Jadi kenapa saya kata tak boleh nak brain? Soal jawab JAHIPS tu berkenaan dengan sembang santai Ustaz Wadi. Yang dia ni, Dr. Rozaimi ni pula kata dia masuk campur sebab dia tidak puas hati nukilan Ustaz Wadi tentang Ibn Taymiyah. Apa kena-mengena nukilan Ustaz Wadi tentang Ibn Taymiyah yang dia kata salah tu dengan soal siasat JAHIPS tentang sembang santai? Memang tak boleh nak fikirlah. Jadi saya pun tak faham macam mana brain Dr. Rozaimi ni berfungsi. Okey, saya ada dua jawapan di sini. Jawapan pendek dan jawapan panjang. Jawapan pendek, Dr. Haris memang tak ada brain. Jadi bagaimana mungkin beliau hendak brain penjelasan orang lain? Betul tak? Jawapan yang panjang sikit, dalam rangka menyiasat majlis sembang santai 30 Mac yang lepas, pihak JAHIPS dijangkakan akan mempelawa Ustaz Wadi untuk memohon tauliah mengajar di negeri Perlis. Sebab sebelum-sebelum ni pun ada jemput, tetapi saya difahamkan Ustaz Wadi tidak datang. Maka alang-alang dah nak datang tu, tanya-tanya tentang majlis sembang santai, alang-alang tu isilah sekali borang kan. Jadi pihak JAHIPS dijangkakan akan memberikan borang permohonan untuk diisi oleh Ustaz Wadi yang kemudiannya akan diproses oleh Jabatan Mufti Negeri Perlis. Apabila permohonan tauliah diproses, akan ada sesi temu duga di mana beberapa soalan bakal ditanya oleh ahli jawatan kuasa tauliah kepada pihak yang memohon. Maka Dr. Rozaimi awal-awal mencadangkan beberapa soalan yang patut ditanya. Antaranya ialah nukilan fatwa Syekhul Islam Ibn Taymiyah oleh Ustaz Wadi Anwar. Atas sebab inilah muncul isu nukilan fatwa Syekhul Islam Ibn Taymiyah oleh Ustaz Wadi Anwar. Ringkasnya, ia memang tiada kaitan dengan siasatan majlis sembang santai, tetapi berkaitan permohonan tauliah yang bakal ditawarkan kepada Ustaz Wadi Anwar.
Perkara ini bukan saya reka sendiri tetapi jeng telah dijelaskan sendiri oleh Dr. Rozaimi dalam kuliah Maghrib yang sama juga menjadi rujukan Dr. Haris. Tetapi sebab dia tak ada brain, dia tak tangkap apa benda ni tau. Ayuh kita tonton dan dengar ya. Minta izin daripada Pro Media Tajrid. Beri perhatian bahawa Dr. Rozaimi maklum bahawa siasatan adalah tentang majlis sembang santai. Tetapi beliau memberi cadangan soalan tentang tauliah kalau hendak dijemput dan diberikan tauliah kepada Ustaz Wadi. Ayuh kita dengar ya. Yang ketiga, dia kata kat saya, dia kata moga saya sihat. Alhamdulillah setakat ni saya sihat lagi. Kan? Lepas tu dia kata kenyataan saya gagal faham. Dia kata Jaib nak siasat dia berkenaan isu sembang santai. Saya pun cadang juga, dia boleh cadang jangan masuk campur. Saya cadang jugalah dekat Jaib. Jaib kan ada kuasa nak bagi tauliah, dengan jawatan kuasa tauliah tu ada pada dia orang. Siasatlah nak bagi tauliah, kalau lah nak bagi tauliah. Kena siasatlah menara 15 km tu faktanya mana sebelum nak bagi tauliah kan. Fatwa Ibn Taymiyah yang disebarkan tu, berapa banyak buku Ibn Taymiyah yang kau dah khatam? Sekadar tanya, salah katanya. Tak nak jawab, tak apa. Okey, sekarang faham tak kenapa apabila Dr. Haris mengatakan dia tak boleh brain, saya jawab dia sememangnya tak ada brain, sebab penjelasan itu sekali lagi saya ulangi dalam kuliah Maghrib yang sama, yang juga dirujuk, yang juga menjadi kritikan Dr. Haris. Bukan saya ambil daripada video yang berasingan. Dan Dr. Rozaimi bercakap secara jelas. Semua orang boleh faham. Kan? Okey. Tak apa. Seterusnya. Ketiga. Dalam video bahagian kedua, Dr. Haris mempersoalkan, benarkah Jaib minta tolong Dr. Rozaimi post di Facebook Dr. Rozaimi? Ayuh kita tonton, beri perhatian bahawa Dr. Haris mendakwa Ustaz Wadi merujuk kepada posting di Facebook pada 1 hari bulan Mei. Ingat ya, 1 hari bulan Mei. Dan Dr. Haris mengkritik Dr. Rozaimi sebagai tidak meneliti apa yang Ustaz Wadi cakap. Dr. Haris kata seperti biasa ya, tak tahu, tak faham. Dia yang ini Dr. Rozaimi beri respons. Maksudnya apa? Dr. Rozaimi ni dituduh oleh Dr. Haris sebagai tak tahu, tak faham. Tapi nak bagi respon je terus. Tak tahu, tak faham tentang kenyataan Ustaz Wadi. Ayuh, nanti kita semak apa yang dikatakan oleh Ustaz Wadi. Sebelum tu, kita dengar dulu apa yang dikatakan oleh Dr. Haris. Saya mainkan ya. Hari ini part kedua saya nak sentuh sedikit tentang jawapan Dr. Rozaimi yang mengatakan bahawa Jaib yang meminta beliau untuk post di dalam Facebook sebab Facebooknya lebih ramai orang baca. Jadi dia mengatakan bahawa Jaib yang meminta supaya Dr. Rozaimi post di dalam Facebook. Jadi Dr. Rozaimi memberi jawapan ini tanpa meneliti apa yang Ustaz Wadi cakap. Seperti biasa, dia tak tahu, tak faham, dia memberi respon. Cuba dengar apa yang Ustaz Wadi kata. Ustaz Wadi mengatakan post pada 1 hari bulan Mei tersebut, iaitu post ni. Jadi kita tengok dekat sini, jika post ini adalah daripada Jaib, seperti yang Dr. Rozaimi kata, Jaib yang memohon supaya Dr. Rozaimi post, adakah post ini daripada Jaib? Jika Jaib yang meminta Dr. Rozaimi post macam ni, kita baca tengok. Dia kata sini, elok juga Jaib tanya saudara Wadi Anwar esok kitab Ibn Taymiyah mana yang beliau sudah khatam. Jadi ini daripada Jaib lah Dr. Rozaimi ya. Baik, sekarang kita tonton apa yang sebenarnya dikatakan oleh Ustaz Wadi Anwar. Yang ini ketika sesi live yang diberikan oleh Ustaz Wadi Anwar pada 2 Mei pukul 4 petang, tak silap saya ya. Sebab siasatan tu 2 Mei pagi, okey. Dan ini sesi live oleh Ustaz Wadi Anwar, tak silap saya 4 petang. Ayuh kita dengar apa yang diperkatakan oleh Ustaz Wadi Anwar. Perhatikan Ustaz Wadi Anwar sebut 1 dan 2 Mei. Bukan 1 Mei sahaja. Sebagaimana yang didakwa oleh Mr. No Brain. Sasul pula. Sebagaimana yang didakwa oleh Dr. Haris Ismail. Okay? Saya mainkan ya. Dengar baik-baik. Tetapi hari ini kita melihat ada orang
iaitu Dr. Rozaimi Ramli. Beliau untuk kes kali ini juga, beliau berkali-kali pada 1 hari bulan 5, pada 2 hari bulan 5 update status berkaitan dengan siasatan yang akan berlaku ke atas saya di Jaib. Jelas ya, 1 dan 2 Mei. Sekarang ayuh kita rujuk Facebook Dr. Rozaimi. Posting 1 Mei ialah berkenaan nukilan fatwa Ibn Taymiyah. Ini yang dikritik oleh Dr. Haris. Padahal, apabila Dr. Rozaimi memberitahu pihak Jaib minta tolong share di Facebook beliau, Dr. Rozaimi merujuk kepada posting pada 2 Mei, yakni kenyataan media dari Jaib berkaitan sesi siasatan terhadap Ustaz Wadi Anwar. Okey, ini kenyataan media Jaib ya. Semua ni masih ada lagi di laman Facebook Dr. Rozaimi ya. Okey, apa bukti saya bahawa Dr. Rozaimi merujuk kepada sharing beliau ke atas kenyataan media Jaib dan bukannya nukilan fatwa Ibn Taymiyah? Adakah saya reka-reka sendiri untuk membela Dr. Rozaimi? Tidak. Ia diterangkan sendiri oleh Dr. Rozaimi dalam jeng-jeng-jeng kuliah maghrib yang sama yang dirujuk dan dikritik oleh Dr. Haris. Akan tetapi disebabkan oleh Dr. Haris has no brain, jadi dia tak dapat tangkap apa yang dikatakan oleh Dr. Rozaimi. Dr. Haris ni dia suka tuduh orang lain tak faham, padahal dirinya sendiri yang tak faham. Nak faham macam mana kan dah tak ada brain. Ayuh kita tonton, sila beri perhatian bahawa Dr. Rozaimi memberitahu secara jelas bahawa Jaib minta tolong sebarkan kenyataan media mereka. Bukan nukilan fatwa Ibn Taymiyah, tetapi kenyataan media. Ayuh kita tonton. Sekali lagi minta izin daripada Pro Media Tajrid. Link bagi video penuh ini dalam kotak description. Jaib pun minta saya untuk sebarkan keterangan mereka, kenyataan media mereka. Maka saya tolonglah sebarkan. Bukan saya beri pengaruh kepada Jaib. Saya bukan kaki tangan Jaib. Saya bukan mufti. Dia minta tolong saya. Dia kata, Syekh tolong sebarkan kenyataan. Kebetulan Facebook saya ni ramai sikit orang baca. Ramai sikit orang baca, jadi sebarlah di situ. Jelas ya, Dr. Rozaimi merujuk kepada kenyataan media Jaib dan bukannya tentang nukilan fatwa Syekhul Islam Ibn Taymiyah sebagaimana yang didakwa oleh Mr. No Brain Haris Ismail. Baik, demikian 3 ulasan saya. Jelas ya bahawa Dr. Haris memang no brain. Jadi sebab itulah dia tak dapat nak brain. Sama ada sikap beliau yang tak dapat nak brain itu sesuatu yang tidak sengaja atau memang disengajakan, kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa saya berkata demikian? Sebab perkara ini yang dituduh, yang dikatakan oleh Dr. Haris, sangat mudah untuk kita tahu bahawa ia adalah salah dengan merujuk kepada video yang sama dirujuk oleh Dr. Haris. Jadi saya pun bila pertama kali saya dengar macam takkan sampai begitu kok. It is so easy to prove that Dr. Haris is making false accusation. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, semua video, setiap video bagi semua YouTuber termasuk saya akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat kelak. Ia boleh jadi amal soleh yang membawa ke syurga atau kemungkaran yang membawa ke neraka. Seseorang itu boleh saja nak membuat video dan dia gembira ada berbelas ribu view dan sebagainya, dan kita ni pula bukanlah jenis orang yang nak buat defamation report kepada YouTube ke apa ke kan. Tapi tak apa, sebab itulah kita ada kehidupan di dunia dan keadilan di hari akhirat kelak. Jadi itulah ulasan saya. Saya akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.